Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bertemu dalam majlis ayah pada hari ini. Kita ingin melihat membongkar bagaimanakah ayah menjadi pemimpin masuk syurga sekeluarga. Pada hari ini kita dalam tajuk kita Ayah Sahabat Baikku. Satu tajuk yang amat penting untuk kita sama-sama memahami bagaimana peranan seorang ayah bagi tuan-tuan perempuan yang bersama di online sekarang ini. Saya ucapkan tahniah dan terima kasih kerana bersama. Kita doakan kita dapat manfaat daripada dua orang panel kita pada hari ini. Al-Fadil Ustaz Maulana Helmi pada hari ini. Ahlan Ustaz. Jazakumullah khair insya-Allah. Dan kita akan bersama dengan qari istimewa kita pada hari ini, Ustaz Muhammad Syafizwan Muhammad Suhaini. Selamat datang Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Kita akan bersama pada hari ini untuk kita melihat dan memahami tentang bagaimana ayah menjadi sahabat baik kepada kita semua. Dan bagi ayah-ayah yang berada di atas talian, tuan-tuan boleh berkongsi ya dengan ayah lain dan juga ibu-ibu mungkin yang juga bersama pada hari ini, tuliskan ya ayah sahabat baikku, kerana ini adalah sebagai satu pelaburan masa yang penting, kerana mungkin ketika kita berkursus sebelum berkahwin dahulu tak sempat nak membincangkan apakah kemahiran-kemahiran ataupun ilmu untuk menjadi ayah yang memimpin. Jadi bila ada peluang pada hari ini, tuan-tuan boleh kongsikan ya di ruang Facebook komen itu, tuliskan sedikit ayah sahabat baikku, untuk tag juga kawan-kawan yang mungkin ada ibu-ibu ataupun ayah-ayah yang mencari jawapan bagaimana ingin mendekati anak dalam kehidupan seharian. Kita ingin bersama dengan Encik Muhammad Fazli bin Rasan, satu interview video klip yang kita akan saksikan berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Sama-sama kita saksikan. Ayah saya, dia bekerja macam satu hari tu dia banyak bekerja lah. So masa dia kepada kita tu amat terhad. Waktu yang ada antara kita dengan ayah kita tu, dia juga duduk dengan kita, dia bertanya masalah kita, dia pun juga tanya macam mana pelajaran kita kan, apa kita nak, dari situlah. Walaupun dia tak banyak masa dia luangkan dengan kita, tapi dia gunakan masa tu terbaik untuk kita juga, untuk anak, selain daripada urusan-urusan lain, urusan-urusan keluarga dan urusan kerjaya dia lah. Macam tu. Anak saya dua orang, dua-duanya perempuan. Sejak daripada kecil, apa yang saya amalkan, saya berkawan dengan mereka. Masa dia orang masih lagi belum bersekolah, apa saja yang dia orang buat, kalau dia orang main, saya akan bermain bersama dia orang. Apa yang dia orang bercerita tu, apa yang dia orang nak tunjuk, kita kena beri perhatian betul-betul 100% kepada dia. Kalau tidak, dia orang rasa macam kita tak menyayangi dia orang. So bila dah ke peringkat yang lebih dewasa, bila dah masuk dalam persekolahan, dia orang dah mula berkawan lebih ramai. Dia orang dah mula nampak benda-benda yang sebelum ni dia orang tak pernah nampak di luar daripada rumah. So dari situ kita dah kena ubah sikit kita punya cara pergaulan kita dengan anak-anak ni, terutama macam anak perempuan. Balik daripada kerja, saya terus akan tanya soalan. Dah solat ke? Dah buat yang ni ke? Kan? Sebab walaupun kita tahu dia dah buat, tapi kena menunjukkan kita tanya tu, menunjukkan kita ambil berat tentang dia orang. Dia sebagai anak ni, terutama dia kan, dia selain daripada kawan-kawan, ayah dengan ibu itulah yang tempat dia nak bercerita. Risiko kita kena jauhkan daripada perkara-perkara yang kita rasa tu yang dapat menjarakkan kita dengan dia. So bila kita bertanya, kita berbual dengan dia, kita bermain dengan dia, kita bersama-sama buat apa aktiviti yang dia suka, so kita juga libatkan dia dengan aktiviti kita. Dari situ dia rasa kita semakin rapat dan jarak tu kurang lah. Yang saya nampak di dalam masyarakat kita sekarang, wujud satu macam budaya melepaskan anak-anak tu untuk pergi ke mana buat aktiviti sendirilah. So dari situ
bila anak ni dia bebas daripada ibu bapa, walau dalam waktu yang singkat, kita tahu, kita dulu pun kan macam tu, kita akan buat satu benda-benda yang macam-macam lah. So dari situ boleh jadikan butir-butir dalam perhubungan yang benda tak sepatutnya, ataupun aktiviti-aktiviti yang kurang sihat. So ibu bapa berilah perhatian kat situ, jangan terlalu lepaskan anak-anak ni ke dunia yang kita pun tak tahu apa macam itulah kan. So apa yang berlaku ke depan kita tak tahu, apa yang berlaku di luar kita tak tahu. Apa yang kita boleh kita jagalah, apa yang boleh kita bantu, kita bantu. Begitulah perkongsian daripada Encik Muhammad Fazli bin Rasan, pegawai pelancongan yang mempunyai 2 orang anak wanita, anak perempuan yang dididik ya dengan menjadi sahabat dalam keluarga, dan dalam masa yang sama dinamik perubahan berlaku apabila anak makin besar ya, anak bertemu dengan rakan. Bagaimanakah ya ayah dan ibu boleh menjadi sahabat, bagaimana caranya? Ini yang kita ingin bincangkan pada hari ini, dan kita ingin melihat kepada apakah panduan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Mulk ayat 13 hingga 15. Kita baca kali ini dipimpin oleh Ustaz Muhammad Syafizwan Muhammad Suhaini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من هو خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 13 hingga 15 yang dibacakan oleh Qari Muhammad Syafizwan Muhammad Suhaini, maksudnya rahsiakanlah perkataanmu atau nyatakan sahaja sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Apakah patut Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui sedangkan Dia Maha halus, Maha mengetahui? Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian daripada rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. 3 ayat ini kita ingin memberi perhatian kepada ayat yang ke-14 apabila Allah menyatakan ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, sebagai satu perkara yang penting dalam surah Al-Mulk, surah kerajaan. Dan lebih daripada itu, bagi seorang ayah yang memimpin keluarga, inilah kerajaan yang Allah pinjamkan kepada kita untuk sama-sama kita pimpin, memahami ayat 14 ini dengan saksama untuk diamalkan. Kita terus bersama dengan Al-Fadil Ustaz Maulana Hilmi. Ustaz, kalau boleh Ustaz jelaskan sedikit daripada ayat 14, khususnya ini tadi berkaitan dengan Allah mengetahui apa yang diciptakannya, dan Allah ini Latiful Khabir. Apa maksud latif? Apa maksud khabir? Dia ada Allah ini alim ya. Kalau boleh Ustaz jelaskan, apatah lagi kalau kita bercakap tentang ayah yang membaca ayat ini pada hari ini ya, kita nak ambil pelajaran untuk kita praktikkan dalam rumah tangga kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Moderator Al-Fadil Ustaz Fazrul bin Ismail, yang saya kasihi qari kita Al-Fadil Ustaz Muhammad Syafizwan bin Suhaimi, dan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian.
berkenaan dengan ayat yang ke-14 daripada surah Al-Mulk, iaitu Allah SWT menjelaskan ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Itu dalam ayat yang mulia ini Allah SWT ingin menegaskan dua perkara, iaitu yang pertama kuasa yang Allah Taala miliki, kuasa untuk bertasarruf, untuk buat apa saja ke atas makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah Taala ingin zahirkan betapa dalamnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang mencakupi setiap penciptaan hamba-Nya. Jadi berkaitan dengan tajuk yang akan kita kupas pada hari ini, Ustaz, iaitu berkenaan dengan ayahku adalah sahabat sahabat baikku. Jadi hakikat sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam ayat yang lain, dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-49, itu Allah SWT menerangkan lillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, yakhluqu ma yasha, Allah boleh ciptakan apa saja yang Allah kehendaki, yahabu liman yasha'u inathan, Allah boleh bagi anak perempuan kepada siapa yang Allah kehendaki, wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan Allah boleh bagi anak perempuan pada siapa yang Allah kehendaki, wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan siapa yang Allah kehendaki Allah boleh jadikan dia mandul, iaitu dia tidak beranak. Ada lelaki ada perempuan. Ini menunjukkan variety, iaitu keberagaman ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Bukan menunjukkan anak perempuan lebih mulia daripada anak lelaki, bukan berarti anak lelaki lebih baik daripada anak perempuan. Sebagai manusia biasa, kita ni selalu ada ketidakpuasan di hati kita. Ada orang yang Allah bagi dia anak perempuan ramai. Macam saya, Ustaz, Masya Allah, anak 8 orang. Alhamdulillah. Anak perempuan berapa orang, Ustaz? Anak perempuan 7 orang. 7. Jadi anak lelaki 1 orang. Jadi kalau saya balik ke rumah tu, habislah saya kena komon kan, dengan anak perempuan. Ada yang naik atas bau, ada yang naik macam-macam lah. Ada yang tarik rambut, tarik telinga, tarik hidung. Jadi Alhamdulillah kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur di atas setiap pemberian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadi Allah yang bagi kepada kita anak ni, Allah lebih mengetahui. Allah lebih mengetahui. Mungkin setengah orang disesuai jaga anak perempuan. Kan, Masya Allah. Ada setengah orang disesuai jaga anak laki-laki. Bahkan kita tengok ibu kepada Sayyidatina Maryam AS saat dia sedang hamil, dia bercita-cita kalau boleh dapat anak laki-laki. Tetapi ketika mana dia lahir, dia mendapati anak yang lahir adalah anak perempuan. Dia kata wali sadakaru kal untha, kemampuan anak perempuan terbatas jika dibanding dengan kemampuan anak laki-laki. Sebab waktu dia hamil, dia telah bernazar dan berazam, kalau dapat anak laki-laki, nak jadikan khadam ataupun toksiak di Masjid Baitul Maqdis. Bila anak perempuan, automatik tak dapat tunaikan dia punya harapan dan impian dia. Tetapi berkuasanya Allah Ta'ala, bila mana lahirnya Maryam AS, Allah SWT buat keputusan untuk muliakan Maryam, yang mana Allah telah sebut wallati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Allah muliakan Maryam AS daripada kecil mendapat tarbiyah didikan, bukan daripada seorang ayah yang baik saja, Sayyidina Imran, tetapi diserahkan pentarbihan Maryam AS kepada seorang nabi yang bernama Nabi Allah Zakaria AS, pakcik dia, yang mana Allah tunjukkan kehebatan kesan didikan daripada seorang ayah dan juga didikan daripada seorang pakcik yang beriman, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka Allah tunjukkan satu karomah yang ada pada Maryam AS, yang mana Nabi Zakaria AS sendiri pun tak sangka. Sebagai seorang Nabi pun, dia tak pernah dapat kemuliaan yang Allah bagi pada Maryam AS. Kullama dakhali 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali masuk berjumpa dengan Maryam di mihrab, didapati dah hadapan Maryam memang ada buah-buah. Yang mana ulama kata ajaibnya buah ini pula di luar musim. Buah-buahan daripada seluruh dunia. Allah bagi kepada seorang anak yang solehah, yang membesar di bawah didikan seorang Nabi. Maka Nabi Zakaria AS tanya pada Maryam AS, qalat anna laki hadha, bagaimana kau boleh dapat kehebatan ini sedangkan aku seorang Nabi, kan? Isteri aku dah lama aku kahwin dan dia pun telah menopause, bahkan dia pun dah tua, sampai hari ni aku belum dapat anak. Jadi dia dapat satu inspirasi, dapat belajar satu perkara daripada Maryam. Kalau anak sekecil ini pun dia dapat rezeki daripada Allah di luar musim. Bila ditanya qalat anna laki hadha, Maryam AS jawab qalat huwa min indillah. Masya Allah, ini rezeki datang daripada Allah Ta'ala. Maka
Nabi Zakaria alaihissalam terperanjat, budak yang sekecil ini pun boleh yakin Allah mampu bagi buah di luar musim, maka isteri aku pun boleh lagi beranak walaupun dia mandul, walaupun musim beranaknya telah habis, tetapi dia tetap ada peluang untuk melahirkan anak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan Nabi Allah Yahya alaihissalam kepada Zakaria alaihissalam berkat daripada keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, itu menarik Ustaz ya. Sebenarnya bila ayah ataupun pakcik yang mengelilingi anak itu, dia mendidik ya, mendekati, ia akan menjadi sesuatu yang bermanfaat ya. Malah dalam ayat ke-14 tadi bila Allah cakap Allah mengetahui apa yang diciptanya, dan dia adalah Latiful Khabir, memang tahu macam-macam kan, yang seni, yang kecil, yang besar, yang ke depan, ke belakang. Cuma bila dalam kehidupan seorang anak ya, seorang anak kadang-kadang dia ada banyak persoalan ya, ada banyak persoalan. Mungkin dia tanya, ataupun saya mungkinlah nak bertanya juga dengan Ustaz Syafizwan kita ya. Kalau Ustaz lah sebagai seorang anak Ustaz ya, Ustaz sekarang ni 21 tahun kan. Ketika Ustaz bersama ayah, Ustaz pernah tak tertanya-tanya dalam diri, mengapa saya pula yang tidak diberi penglihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ustaz ada tanya ke, ataupun ayah ada cakap ke, ataupun apa pengalaman Ustaz bila orang lain ada mata boleh melihat? Ustaz mungkin saya ni berbeza sedikit ni. Jadi Ustaz Syafizwan boleh berkongsi? Bismillah, alhamdulillah. Saya beranggapan satu perkara, iaitu memang betul macam seperti orang yang senasib dengan saya, ada yang tidak ada penglihatan. Tapi bagi saya, satu kekurangan tidak semestinya Allah tak bagi satu kelebihan yang lain. Satu kurangan, Allah bagi kekurangan kau dekat sini, kekurangan kita dekat sini, tapi Allah pasti akan berikan satu kelebihan yang lain untuk kita. So, nasihat saya kepada insan-insan yang yang bermasalah penglihatan ataupun bermasalah kecacatan yang lain, jangan sangka itu adalah satu kekurangan yang lost, tak boleh nak tak boleh nak buat apa-apa. Tidak. Pasti Allah akan bagi kekurangan yang lain, kelebihan yang lain untuk seseorang itu. Ustaz, bila memahami kaedah ini terus Ustaz dapat ke, ataupun inspirasi ayah ke, dapat daripada mana kefahaman yang begini? Pasal ada setengah orang yang dia bila dia rasa kurang je kan, bukan dia tak nampak pun. Kadang-kadang dia tak pandai, dia rasa macam dia tak cantik kan. Dia rasa macam alah, give up. Ada yang sampai kelar-kelar diri ada. Kan? Jadi Ustaz Syafizwan, mana dapat ilmu ini sebenarnya? Daripada ayah ke, daripada ceramah ke, mana tu? Dia sebenarnya belum daripada saya. Dulu saya pun pernah tanya juga, kenapa saya tak nampak? Why? Waktu saya kecil-kecil lah, kita tak tahu. Kita kata, kenapa tak nampak? Orang lain semua nampak, boleh nampak dunia. Tapi ayah saya mengenalkan bahawa itu ialah kejadian yang Allah Ta'ala dah jadikan. Begitulah. Masya-Allah ya. Jadi daripada seorang ayah yang mendidik Ustaz Muhammad Syafizwan sampai begini Ustaz ya, bacaannya saya pun tak semantap Ustaz Syafizwan. Jadi ini kesan apabila ayah menjadi sahabat ya. Memang Allah ini Latiful Khabir, tahu, tetapi bila anak tak berapa tahu, ayah menyatakan pendek je ya. Jawapan daripada, kalau ikut pada Ustaz Syafizwan cakap tadi tu, pendek jawapan si ayah. Tetapi ayah yang bersahabat dengan anak, ia memberi inspirasi, dan kita boleh tengok buktinya lah di depan mata kita tuan-tuan ya. Walaupun tidak nampak secara fizikalnya, tetapi mata hati dapat memaknai Al-Quran dalam kehidupan. Jadi Ustaz Maulana Hilmi bercakap tentang Ustaz Syafizwan berkongsi ini. Anak ni dia ada banyak persoalan ya, dan dia kalau dia tak cakap dengan ayah, dia pergi cakap dengan orang lain. Sekarang ni dah ada telefon pula ni. Dia boleh search kat Google apa sebagainya. Jadi adakah macam mana kita nak kawal anak zaman sekarang, dia tanya pada pakcik Google lebih daripada nak tanya pada ayah? Macam mana kita nak pastikan, adakah okey begitu ataupun kita kena buat sesuatu? Sila. Terima kasih Ustaz. Masya-Allah. Jadi apabila kita lihat dalam kehidupan kita, bila kita jadikan anak sebagai sahabat, macam mana kita semua ada sahabatnya selalunya transparent. Dia mudah nak luahkan isi hati dia kepada sahabat. Kadang-kala dengan orang lain semua dia berahsia. Tetapi dengan sahabat,
dia boleh meluahkan. Jadi sebab itu sebagai ibu bapa kita kena bersedia untuk jadi tempat untuk anak luahkan perasaan. Kadang-kala mungkin pertanyaan dia pertanyaan yang bodoh. Kita rasa soalan itu lebih-lebih lagi lah macam kita seorang ustaz, orang selalu tanya masalah yang tinggi-tinggi, yang Tinggi-tinggi, yang ya. payah-payah kepada kita. Tiba-tiba anak isteri kita tanya soalan biasa-biasa dan kita rasa kita terang biasa pun dia payah nak faham. Kadang-kala di situlah Allah Ta'ala nak menguji kesabaran kita sebagai seorang ayah, iaitu kadang-kala Allah Ta'ala uji juga kita sebagai pendakwa, sebagai pendidik. Kadang-kala anak kita juga ada kalanya melencong daripada apa yang kita rancang. Padahal kita kalau boleh semua anak-anak kita ni insya-Allah Ta'ala semuanya hafiz Al-Quran, semuanya jadi alim ulama. Tapi dalam ramai-ramai itu mungkin ada seorang dua yang akan terpisah ataupun orang panggil dia memilih jalan yang lain. Dia kata dah ramai semua dah pilih jalan ini, biarlah saya ambil jalan biasa. Jadi sebab itulah anak yang begini yang kita kena lebih masa untuk dia. Yang saya yakin biasanya anak ni bila dibuat perangai mana dia nakkan perhatian lebih. Jadi di situ kita boleh bagi tumpuan yang lebih. Jangan kata seorang anak, ustaz, saya ada 9 ekor kuda di madrasah saya. Bila kita bagi perhatian pada kuda yang lain, kuda yang selalu kita jaga ni, selalu kita belai, dia akan memberontak. Dia akan tunjuk emosi yang dia tak puas hati. Kuda pun pandai, Kuda pun pandai berasa hati, pandai cemburu. Jadi lebih-lebih lagi lah anak ni. Jadi sebab itu, kalau kita, saya kata tadi, apabila kita bawa agama dalam kehidupan anak kita, bila kita bawa agama dalam kehidupan mereka, jadi insya-Allah Ta'ala, agama ni penyelesai bagi seluruh masalah kekeluargaan. Kan, masya-Allah. Kita bawa anak kita ni kepada sunnah Nabi. Allah Subhanahu taala beritahu, innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'al lahumur rahman wudda. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Taala akan cetuskan kasih sayang antara mereka. Bila ada kasih sayang, maka anak kita ni insya-Allah Taala akan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam mendidik anak ni, kita kena bawa sifat latif tadi, masya-Allah, Ustaz. Kan, latif. Apa maksud latif tu? Latif ni maknanya lemah lembut. Kan, macam mana lutfnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ni berinteraksi dengan hamba-Nya dengan lutf, dengan kelembutan. Dia biasanya orang ingat kalau lemah lembut ni mak, kan? Ayah biasanya tegas. Tapi bila Ustaz nyatakan tentang latif itu, Al-Latif adalah nama Allah SWT. Macam mana dia dijiwai oleh seorang ayah yang tegas? Tegas tu adakah berlawanan dengan latif ataupun macam mana, Ustaz? Dalam ketegasan kita pun kena ada kelembutan. Sebab itu kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kelembutan dalam satu perkara melainkan dia akan menambahkan kecantikan satu perkara. Jadi dalam berdakwah hari ini kita mampu latif dengan semua orang di luar sana. Kan? Dengan orang di luar kita kadang-kala mampu bersabar, ada tahammul. Sebagai pendakwah kita bersabar di atas kerenah-kerenah orang di sekeliling kita yang tak kenal kita. Tetapi mereka itu bukan dalam tanggungjawab kita yang sebenarnya. Keluarga inilah sebenarnya tanggungjawab untuk kita dakwah sebenarnya. Medan dakwah kita yang paling utama, yang paling fokus, yang paling pokok adalah kita nak bawa anak isteri kita bersama kita masuk ke syurga Allah Ta'ala. Dan sudah tentu kelembutan memainkan peranan yang paling besar untuk kita didik anak kita sehingga dia rasa selesa dengan kita dan dia boleh berkongsi masalah dengan kita. Kalau kita keras hati dan kita korbankan kita punya tak korbankan keegoan kita nanti, maka kita akan terpaksa membiarkan anak kita mengadu masalah mereka kepada orang di luar. Dan bila dia dah biasa mengadu dengan orang di luar, waktu itu kita akan merana dan kita mungkin menangis bersendirian di atas kesilapan kita. Sebab itu belum ada istilah terlambat. Anak yang dah keras pun pernah saya nak kongsi sikit pengalaman. Saya berdakwah kepada satu orang gangster, Ustaz. Pukul 3:30 pagi saya pergi ke rumah dia menangis. Kenapa? Anak perempuan dia begitu kasar, begitu keras. Dan kalau ditegur, anak perempuan dia akan bertumbuk dengan dia. Masya-Allah. Tumbuk pada ayah ke mak ni? Dengan ayah. Bergaduh dengan ayah. Bukan dengan mak. Tetapi akhirnya, bila ayah ni kita bawa berhijrah, kita tarbiyah sang ayah ni, dia mula baiki diri, jaga solat. Akhirnya, pada hari yang keberapa dia berhijrah, Allah Ta'ala bagi dia berita gembira. Isteri dia menyampaikan, abang, anak perempuan kita dah jadi lembut, dah mula pakai tudung, dah mula jaga solat. Macam saya sebut tadi, sebenarnya kadang-kala perubahan anak kita tu, kita sangka silap dia, tetapi sebenarnya adalah kesilapan daripada diri kita sendiri. Mereka adalah cermin terhadap
diri seorang ayah. Jadi kerana itu kalau kita nak anak kita rapat dengan kita, kita kena ubah diri kita dan kita kena cuba jadi sahabat yang terbaik sebaik mungkin sebagaimana Rasulullah SAW adalah ayah dan juga sahabat yang terbaik kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala. Berkat tarbiyah Nabi, Fatimah berjaya menjadi ketua bidadari dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi itu adalah contoh daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat latif Ustaz, lemah lembut dan juga dapat menjadi sahabat, ya, menjadi seorang pendengar kepada anak, dan perkara ini adalah perkara yang penting, tapi dalam masa yang sama ada cabaran, terutama kalau zaman sekarang Ustaz sibuk ayah keluar apa sebagainya. Bagaimana kita nak menguruskan perkara ini? Kita berehat sebentar. Kita akan sambung kembali selepas ini dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله 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 رب البرايا. Kembali kita dalam majlis ayah pada hari ini dalam tajuk kita Ayah Sahabat Baikku. Bagi tuan-tuan yang baru saja mengikuti, kita bersama dengan Al-Fadil Maulana Helmi pada hari ini dan juga Ustaz Muhammad Syafizwan Muhammad Suhaini. Dan tuan-tuan yang masih lagi belum berkongsi dengan kawan, belum share lagi, tolong kongsikan, kerana kita yakin bahawa ia menjadi sebagai satu profil, akan berada di profil tuan-tuan sebagai satu kesungguhan, dan kita ingin memaklumkan kepada rakan-rakan, mungkin ada ayah, ada ibu yang menemankan ayah mencari formula bagaimana kalau tadi Ustaz berkongsi ada anak perempuan yang kasar Ustaz, ya, yang sudah pun rasa tak boleh jalan dah ni, tetapi akhirnya Maulana Helmi berkongsi tadi, bila ayah membaiki diri menjadi latif, iaitu lembut ataupun kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah masanya Allah akan kembalikan balik, menguruskan balik ahli keluarga untuk kembali masuk syurga sekeluarga insya-Allah. Kita ingin melihat kepada satu lagi ayat dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 159, surah ketiga, di mana dalam ayat ini kita akan melihat bagaimana praktikal Nabi berhadapan dengan sahabat, ya, dalam peristiwa Uhud, bila ada sahabat yang mungkin tidak mengikut 100% arahan. Pelajaran yang boleh kita nak ambil, bagaimana ayah nanti kalau ada anak yang mungkinlah, ya, tak seperti yang diharapkan Ustaz, ya, tapi apa dinasihatkan oleh Allah SWT kepada Nabi untuk panduan kita. Kita dengar bacaan dipimpin oleh Ustaz Syafizwan, surah Ali Imran ayat 159. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا
قولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-159 daripada surah Ali Imran, maka berkat rahmat Allah engkau wahai Nabi Muhammad berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berkeras hati, sudah tentu mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Kerana itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah keampunan untuk mereka dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka tawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Kalau tadi, pada awal tadi Ustaznya, Encik Muhammad Fazli kata ada 2 orang anak perempuan. Ustaz ada 7 orang anak perempuan, 1 lelaki. Ya. Jadi anak ini ada masa dia buat yang terbaik, tapi dalam masa yang sama adalah dia buat halnya macam-macam lah ya. Jadi kalau pada zaman sahabat ini ada peristiwa di sebalik ayat 159 ini, mereka sepatutnya berada di atas Jabal Rumman itu, pemanah itu. Tetapi mereka turun awal kan. Jadi akhirnya asbab itu maka diserang Khalid Al-Walid, 70 orang meninggal, wafat syahid itu meresahkan ataupun menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang biasanya kalau dah sampai 70 orang meninggal, rasanya memang kena marah, kena apa sebagainya. Tapi kalau boleh Ustaz ceritakan ayat 159 ini, apa kaitan dengan kita sebagai seorang ayah pada waktu ini berhadapan dengan cabaran mendidik anak dalam keluarga? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala Rasul Karim. Amma ba'du. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul selaku moderator dan Ustaz Syafizwan, masya-Allah. Dan juga penonton yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Jadi ayat ni merupakan sebenarnya satu pedoman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah rabbani, pedoman rabbani kepada kita bagaimana untuk kita menguruskan orang bawahan kita. Yang mana selaku ketua, sebagai ayah, sebagai bos, sebagai nabi sekalipun, kita memang mengharapkan kesempurnaan daripada orang bawah kita. Betul. Sudah tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinamakan insanun kamilun mukammal. Insan yang sempurna lagi disempurnakan oleh Allah. Jadi tak mungkin berlaku kesilapan dan kekhilafan pada insan seperti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagai manusia biasa, walaupun dia seorang sahabat yang mendapat tarbiyah secara langsung daripada Rasulullah sekalipun, mereka melakukan kesalahan. Bukan satu kesalahan, bahkan berkali-kali kesalahan demi kesalahan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah memaafkan kesilapan mereka. Sebab apa? Yang pertama, kullukum khata'un. Setiap orang manusia ni tak sunyi daripada salah dan silap. Yang kedua, berlakunya kesilapan dalam peperangan Uhud itu kerana Allah telah nak zahirkan kewujudan dia. Kerana kita selalu mendengar pepatah Arab mengatakan araftu bi rabbi bi fasqil azaim. Aku mengenali kewujudan Tuhan bila perancangan yang saya rancang tak menjadi. Masya-Allah. Jadi bila sekitar ayah kita merancang macam-macam. Nak anak jadi doktor, tak jadi doktor. Nak jadi lawyer, tak jadi lawyer. Nak anak jadi hafiz Quran, kadang-kadang tak menjadi. Tak menjadi bukan bererti kita gagal selama-lamanya. Tetapi mungkin ada ketentuan Allah Ta'ala di mana-mana. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya. Kami yang membagi-bagikan kehidupan manusia di dunia. Dengan pembahagian tadilah maka jadi kesempurnaan dalam hidup kita yang tak sempurna ini. Tetapi bila mana berlakunya kecuaian dan juga kesilapan daripada ahli keluarga kita. Bahkan kesilapan daripada anak kita yang sememangnya belum berakal. Bahkan pernah sewaktu saya belajar di Karachi dulu. Ustaz, tuan guru kami, Maulana di sana bagi nasihat. Dia kata pernah satu kumpulan pelajar, bekas-bekas pelajar, mantan-mantan pelajar yang dah jadi mudir madrasah, datang menghadap kami dan bagi tahu kepada kami, anak murid kami banyak buat hal. Banyak buat masalah. Jadi macam mana cara nak menangani anak murid yang nakal?
maka tuan guru baca sepotong ayat Quran. Dia baca ayat tu, jadi lucu pula lah. Sebab apa dia kata, kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum fatabayyanu. Hampa dulu pun sama juga. Zaman kau mengaji pun banyak buah hal juga. Kami ustaz-ustaz pening kepala. Kan? Jadi sekarang ni bila kau orang dah jadi ustaz, baru kau faham. Dulu masa kita anak pun, kita pun buat benda yang menyebabkan ayah kita marah. Cuma dengan kesabaran yang ada pada ayah tadi menyebabkan dia sentiasa doakan untuk kita, tawajuh daripada seorang ayah kepada anak ni sangat luar biasa. Dan pengalaman saya sebagai seorang ustaz, walaupun kita dah jadi ustaz pun, ayah masih memantau kita. Tawajuh lagi. Masya-Allah. Dia tengok Ustaz kat kita. mana? Ayah Ustaz masih ada. Ayah saya masih ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan dia adalah hero dalam hidup saya lah. Masya-Allah, inspirasi. Dan saya tengok amalan ayah kita ni ada berbanding dengan kita, walaupun kita seorang ustaz, dia masih jauh ke depan daripada Ayah kita. Ustaz mengajar juga ilmu agama di pondok. Tak, dia adalah seorang guru besar. Besar. Tetapi dia dapat inspirasi untuk hantar ke semua anak dia 10 orang menghafal Quran, belajar hadis, belajar agama di madrasah agama. Jadi alhamdulillah, mungkin adalah 2-3 orang yang tidak tamat belajar, tapi alhamdulillah sampai sekarang pun dia orang tetap jadi ustaz, jadi imam di kampung. Jadi berbalik kepada ayat apa yang kita bincangkan, iaitu Allah Taala mengajar kita tip-tip bagaimana untuk kita menyatukan hati orang bawahan kita, terutama anak-anak kita, bagi mereka ni dapat berkasih sayang dan juga bersatu hati. Satu hati. Kan, masya-Allah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala beritahu, "Fa bima rahmatin minallahi lintal." Dengan rahmat Allah yang Allah campakkan di hati kamu, maka kamu mampu untuk berlemah lembut kepada pengikut-pengikut kamu. Jadi syarat untuk kita dalam berdakwah, dalam memberi nasihat, dalam membimbing, terutama nak bawa anak ke syurga ni, mesti lembut, mesti ada. Lembut. Kan? Satu orang sahabat dia tengok Rasulullah ni cium satu orang kanak-kanak. Mencium anak ni satu keperluan. Kalau boleh hari-hari kita cium anak kita bangun tidur, sebelum tidur, banyakkan pucuk anak ni, sunnah Rasulullah SAW, ini melembutkan hati ayah, melembutkan hati anak. Dan hari ini kebanyakan kita menyangka hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat, syurga di bawah tapak kaki ibu, sebab itu kita paksa anak supaya cium tangan kita. Tetapi sebenarnya kita lupa syurga ibu bapa pun di bawah tapak kaki anaknya. Kan, masya-Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ala jariyataini," barang siapa mendidik, membela 2 orang jariah anak perempuan, hatta tablugha, sehingga kedua-duanya baligh, jaa yaumil qiyamah ana wa huwa, dia akan muncul di hari kiamat, aku dengan dia, wa dhamma asabi'ahu, Nabi menggenggam 2 tangan ini, begitu hampir dekatnya ibu dan ayah yang mendidik anak dengan tarbiyah yang sempurna. Jadi untuk tarbiyah anak ni, syaratnya yang pertama mestilah lintalahum. Walau kunta fazzan ghalizan, kalaulah seandainya fazzan, engkau hati engkau ni keras, kasar, tegas, terlalu keras dalam mendidik, walau kunta fazzan, bahasa engkau kasar, ghalizal qalb, hati pula keras, lan faddu min hawlik. Ini Allah bagi tahu pada Rasulullah, orang yang memang terbaik, yang sememangnya daripada awal dikasihi oleh sahabat. Kalau Nabi pun keras, sahabat yang cinta pada Nabi pun akan lari, apatah lagi ayah yang kadang-kala anak adalah sikit sayang anak kepada ayah tu. Kalau ayah kasar, lebih menjauhkan lagi. Lagi rumah terus. Jadi bila mana kita tengok orang bawahan kita buat silap, anak kita buat silap, apa langkah yang kita kena ambil? Yang pertama, fa'fu anhum, maafkan mereka. Tak ada istilah mak tak maafkan kau. Mak tak mengaku anak. Sumpah anak, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini, doa ibu makbul. Jadi kita bimbang. Sedangkan tuan guru kami bagi nasihat, ada 2 golongan dalam dunia ni tak akan putus hubungan dia dengan kamu, sekalipun kita mengaku engkau dah bukan anak mak lagi. Kan? Yang pertama, ustaz kita, tok guru kita. Yang kedua, ibu bapa kita. Dia mengaku anak, dia tak mengaku anak, tetap tak akan terputus. Jadi kerana itu, tiap-tiap hari kita maafkan isteri kita, maafkan anak kita. Kan? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Di malam hari tolong ambil nama mereka dan istighfarkan mereka. Ampunkanlah. Ya Allah, ampunkanlah anak aku, ya Allah. Ampunkan isteri aku, ya Allah. Ampunkan aku. Jadi dengan doa daripada ayah ni sebenarnya satu kekuatan yang luar biasa yang kita tak sedar. Kekuatan doa seorang ayah ni adalah sangat-sangat makbul di sisi Allah SWT. Wastaghfir lahum, dan elemen terpenting sekali dalam sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah adalah, masya-Allah,
wasyawirhum fil amr, Timpin banyak sahabat. bermusyawarah. Jadikan musyawarah ni satu budaya dalam keluarga kita. Ada satu waktu di mana seluruh ahli keluarga bermusyawarah, di situlah waktu seorang ayah nak bagi nasihat pada anak, nasihat secara umum. Tapi kalau anak buat silap, tambih waktu itu juga diberikan dengan setimpal kesalahan yang setimpal, masya-Allah. Fa idza azamta, setelah kita buat keputusan untuk menghadapi satu benda, fatawakkal 'ala Allah, maka kita kena baca tawakal dan redha di atas keputusan yang kita telah buat. Apa hasil? Dan jadi itulah antara tarbiyah dan juga didikan daripada Allah Ta'ala kepada kita semua. Bila kita buat, insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala akan berikan kesatuan hati, kasih sayang, keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan anak kita membesar dengan didikan yang sangat baik. Dan saya tengok Ustaz, kebanyakan kepincangan yang berlaku dalam rumah tangga pada hari ini sehingga berakhir dengan perceraian. Dan hari ini banyak orang menjadikan mahkamah sebagai tempat penyelesaian bagi masalah. Hakikatnya pada saya itu kesilapan yang paling besar sekali. Kesilapan dia adalah kembali kepada Allah. Kembali pada agama. Bukan kembali pada mahkamah. Bukan mahkamah tempat penyelesaian. Tikar sejadah itulah sebenarnya tempat penyelesaian bagi masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, tak perlu kita ke mahkamah, tak perlu kita berbalah di dunia ni. Kita bayangkan di dunia kita dah bergaduh, bermusuh-musuhan, apatah lagi di padang mahsyar nanti, masya-Allah, yal'anu ba'dhum ba'dan, mereka akan saling melaknat antara satu sama lain. Di dunia lagi rumah tangga dah jadi neraka, dah jadi jahanam. Tetapi kalau kita bawa agama dalam kehidupan kita, bawa sunnah Nabi dan amalkan dengan ayat daripada surah Ali Imran tadi, insya-Allah rumah tangga kita menjadi syurga yang kita idamkan. Bukanlah maksud rumahku syurga tu rumah yang penuh dengan kemewahan, tapi rumahku syurgaku adalah rumah yang penuh dengan keamanan, kebahagiaan, ketenangan, kesatuan hati antara ibu dan ayah juga dengan anak-anak mereka. Terima kasih diucapkan pada Maulana Hilmi ya, berkongsi tentang apakah kandungan daripada ayat 159 sebentar tadi daripada surah Ali Imran, untuk kita maafkan, mohonkan keampunan untuk ahli keluarga, bermesyuarat. Dan bila kita dah bermesyuarat, mungkin ada jadi tak jadi, tetapi tawakalnya bukan kepada anak, kepada suami, pada isteri, tetapi tawakal yang dikongsikan Ustaz sebentar tadi, tawakalnya itu kepada Allah, kerana Allah lah yang berkuasa untuk memimpin kita sebenarnya agar kita terpandu di atas jalan hidayah. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat belajar sesuatu daripada hari ini untuk ayah sentiasa menjadi sahabat, ya, sahabat baik kepada anak dengan selalu memaafkan. Jika tidak maafkan, tidak mohon keampunan, susah nak menjadi sahabat, kerana dalam hati tu sentiasa ada menggerutu, orang cakap kan, ya, dia sentiasa tak puas hati dengan anak kerana tak buat ini, tak buat itu. Tetapi kita tahu bahawa sebelum ini pun kita diterima oleh ayah, kita buat macam-macam, tetapi akhirnya Allah pimpin, ayah kita menerima kita seadanya dan terus maju ke hadapan. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah terima dan jadikan ayah-ayah sebagai sahabat baik dalam hidup anak dan keluarga. Kita berdoa dipimpin oleh Maulana Hilmi pada kali ini. Silakan Maulana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. Ya Allah, Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau, Ya Allah, di atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami, Ya Allah. Kau pinjamkan kami isteri, Ya Allah. Kau pinjamkan kami anak-anak, Ya Allah, yang merupakan penyejuk mata kami di dunia ini, Ya Allah. Seandainya tak ada anak dan isteri, Ya Allah, di sisi kami, Ya Allah, hidup kami, Ya Allah, dalam keadaan kegelisahan, Ya Allah, sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Adam AS sewaktu berada di syurga, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, isteri adalah penenang, adalah penyejuk, isteri adalah penghibur kami, Ya Allah. Begitu juga dengan anak-anak. Kau berikan nikmat ini kepada kami, Ya Allah. Bagilah taufik kepada kami untuk menghargai setiap nikmat yang Kau berikan kepada kami, Ya Allah. Setiap anak kami ada kelebihannya, Ya Allah. Setiap anak kami juga ada kekurangannya, Ya Allah. Bagilah kami dapat menerima kekurangan dan kebaikan mereka, Ya Allah. Untuk kami, Ya Allah, gunakan mereka sebagai anak menjadi sebab untuk kami masuk ke syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kami jauh di sudut hati kami, Ya Allah. Kami membesar dan mendidik anak kami, Ya Allah. Kami nak tengok mereka berjaya, Ya Allah. Kami nak tengok mereka selamat, Ya Allah. Kami nak mereka jadi anak ahli syurga, Ya Allah. Anak yang taat kepada ibu bapa, Ya Allah. Oleh itu, Ya Allah, Kau pimpinlah hati dan
Ya Allah, perasaan anak-anak kami, Ya Allah. Didiklah kami juga supaya kami berjaya menjadi ibu dan ayah yang terbaik buat anak kami, Ya Allah. Cuma peluang satu kali saja Kau berikan pada kami di dunia ini, Ya Allah, untuk membimbing mereka, Ya Allah, dan ganjaran yang besar menanti kami, Ya Allah, berkat kami didik mereka, Ya Allah. Kerana sungguhnya, Ya Allah, inilah nikmat yang Kau berikan kepada kami, Ya Allah, melalui anak dan isteri kami, Ya Allah. Kerana berikan pahala yang besar kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, kami jadikanlah kami, Ya Allah, ayah yang terbaik buat anak-anak kami, Ya Allah. Jadikan isteri kami ibu yang terbaik buat anak-anak kami, Ya Allah. Campakkanlah kasih sayang dalam hati kami yang sedalam-dalamnya buat mereka, Ya Allah. Kami nak masuk syurga bersama dengan mereka, Ya Allah. Kami tak nak masuk neraka bersama dengan mereka, Ya Allah. Kami nak mereka menjadi penyejuk mata kami, Ya Allah. Kami nak anak-anak kami jadi imam muttaqin, Ya Allah. Kami nak anak kami menjadi al-hafiz al-Quran, Ya Allah. Kami nak jadi anak kami, Ya Allah, sebagai pemberi syafaat kepada ahli keluarga kami di hari kiamat nanti, Ya Allah. Oleh itu, Ya Allah, Kau bimbinglah mereka, Ya Allah. Kau didiklah mereka, Ya Allah. Kau bentuklah mereka, Ya Allah. Engkaulah murabbi yang hakiki, Ya Allah. Tarbiyahmulah tarbiyah yang terbaik, Ya Allah. Didiklah anak kami sebagaimana Engkau didik anak para nabi, terutama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Jadikan anak perempuan kami seperti Fatimah, Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kalsum, Ya Allah. Jadikan anak laki-laki kami, Ya Allah, sebagaimana cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Hasan dan Husain, Ya Allah. Mereka yang hidup mereka penuh dengan pengorbanan untuk agama Allah Taala, untukmu, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan anak kami penyejuk mata kami, Ya Allah. Bila kami tak ada di dunia ini nanti, Ya Allah, gerakkanlah mereka, Ya Allah, untuk menyampaikan pahala untuk kami, Ya Allah. Untuk mereka tidak melupakan kami, Ya Allah. Sungguhnya, Ya Allah, hubungan kami dengan mereka begitu kuat, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, satukan hati kami, Ya Allah. Di bulan Ramadan yang mulia ini, Ya Allah, Kau permudahkanlah anak-anak kami untuk beribadat kepada Engkau, Ya Allah. Isteri kami untuk beribadat, berzikir kepada Engkau, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, sungguhnya hati mereka di tangan Engkau, Ya Allah. Kami tak mampu buat apa-apa, Ya Allah. Kami hanyalah insan biasa yang lemah, Ya Allah, yang tidak punya apa-apa, Ya Allah. Kami ingin bahagia dunia akhirat. Untuk permudahkanlah segala urusan kami, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah kabulkan doa kita sebentar tadi. Terima kasih diucapkan pada Maulana Hilmi, ya, berkongsi pada hari ini permata daripada Al-Quran dan Sunnah tentang tajuk kita Ayah Sahabatku, sahabat baikku, dan juga kepada Ustaz Muhammad Syafizwan, ya, berkongsi pengalaman dan berkongsi bacaan Al-Quran pada hari ini. Moga-moga Al-Quran inilah yang mencerahkan jalan ayah-ayah yang memimpin untuk sentiasa bersahabat dengan anak. Ini yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran, di mana tuan-tuan menyumbang dan kita gerakkan pelbagai program dalam masyarakat untuk kita pastikan bahawa setiap keluarga kalau ada masalah bukannya mencari mahkamah tetapi mencari tikar sejadah seperti mana yang dinyatakan oleh Maulana Hilmi sebentar tadi. InsyaAllah kita bertemu lagi pada siri akan datang dalam Majlis Ayah untuk sama-sama kita memimpin, kita terus jadikan ayah sebagai pemimpin masuk syurga sekeluarga. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.